Hai, Assalamualaikum. Dalam video ini saya akan membentangkan mengenai pakaian tradisional Melayu kita iaitu pakaian Puteri Perak. Ia dari negeri Perak. Ia merupakan tajuk yang saya telah pilih untuk subjek CFT 1032 Reka Bentuk Seni Tradisional. Harap anda semua enjoy tengok video saya ni. Okey, sebelum saya mulakan pembentangan saya akan perkenalkan diri saya serta bercerita sikit tentang diri saya terlebih dahulu. Nama yang diberi ialah Nur Hanani Izzati binti Zainuddin. Saya merupakan pelajar teknologi kreatif dan mempunyai diploma di dalam bidang fashion. Dan ini adalah salah satu sebab mengapa saya pilih untuk mengkaji mengenai pakaian Puteri Perak. Selain itu juga, saya mempunyai seorang adik lelaki dan mempunyai seekor kucing kesayangan yang bernama Ash. Satu orang lelaki. Okey, ini merupakan kandungan yang terdapat dalam pembentangan saya. Yang pertama, kita akan melihat sejarah dan asal-usul pakaian Puteri Perak ini berasal. Yang kedua adalah kita akan mengetahui apakah kepercayaan atau simbolik pakaian Puteri Perak ini pada zaman dahulu. Yang ketiga pula, kita akan melihat bagaimana ciri-ciri reka bentuk pakaian Puteri Perak ini. Yang keempat pula, kita akan lihat apakah fungsi pakaian Puteri Perak ini. Dan yang kelima, kita akan mengetahui apakah bahan yang digunakan serta proses pembuatan pakaian Puteri Perak ini. Dan yang terakhir adalah penutup. So, jom kita lihat sejarah pakaian Puteri Perak dahulu. Okey, untuk yang pertama kita akan mengenali sejarah asal-usul pakaian Puteri Perak ini. Kita akan mengenali sejarahnya. Seabad yang lalu, pakaian Puteri Perak ini dianggap romantik mungkin disebabkan dari segi rekaannya yang mengikut bentuk tubuh badan dengan menggunakan fabrik yang bersulam benang emas yang membuatkannya tampak sangat eksklusif. Pakaian tradisional masyarakat Melayu pada zaman dahulu mengikut setiap negeri melambangkan keunikan identiti bangsanya yang tersendiri yang sudah wujud sejak beribu tahun lagi. Busana tradisional ini telah memberi gambaran yang baik tentang budaya dan bangsa seseorang yang hidup di dalam sebuah kelompok masyarakat. Namun, seiring dengan peredaran waktu dan pengaruh kuasa luar, pakaian tradisional masyarakat Melayu ini telah berkembang seiring dengan zaman yang kian moden kini. Yang pertama, kita akan mengenali sejarah pakaian Puteri Perak. Pada seabad yang lalu, pakaian Puteri Perak ini dikatakan sama dengan pakaian perempuan di Aceh. Sultan Perak bersama keluarganya telah ditawan dan dibawa pulang ke Aceh di dalam peperangan itu. Daripada perhubungan dan pergolakan sejarah ini, hal ini berkemungkinan penyerapan unsur-unsur pakaian perempuan Aceh telah menular ke tanah Melayu iaitu di negeri Perak. Okay, menurut sejarah, asal-usul kewujudan busana Puteri Perak ini pada seabad yang lalu, di mana pakaian Puteri Perak ini dianggap sangat romantik mungkin dari segi reka bentuknya yang mengikut bentuk tubuh badan dengan menggunakan fabrik yang bersulam dan bertenunkan benang emas atau perak yang membuatkan ia tampak sangat eksklusif apabila dipakai. Bak kata perumpamaan bagai bulan di pagari bintang. Pakaian Puteri Perak ini dikatakan menyerupai pakaian wanita di Aceh pada zaman dahulu. Dahulunya Aceh pernah menyerang serta menakluk kerajaan Perak pada tahun 1575 dan ia berulang pada tahun 1620. Kemungkinan daripada perhubungan dan pergolakan sejarah inilah maka penyerapan unsur-unsur pakaian perempuan Aceh menular ke negeri Perak. Seluar yang biasa dipakai itu diperbuat daripada kain sutera hitam yang dibuat dengan bajunya. Bajunya juga diperbuat daripada kain sutera yang berwarna hitam atau merah berlengan panjang yang sempit serta berkancing emas di leher. Sehelai sarung akan dipakai di luar untuk melindungi bahagian punggung. Baik, menurut Richard Olaf Winstead pada 1909, di dalam buku beliau mengatakan bahawa pada waktu silam, seluar Puteri Perak ini biasanya diperbuat daripada kain sutera hitam yang dipakai bersama dengan baju. Bagi bajunya pula, ia diperbuat daripada kain sutera yang berwarna hitam atau merah yang bercirikan lengan panjang yang sempit berkancingkan emas
di leher dan mempunyai collar bercekak musang. Dan bagi kain sarungnya pula, ia biasanya terdiri daripada kain tenun sutera bercorak kotak-kotak atau kain tenunan songket. Pada bahagian pinggang pula dihiasi dengan ikatan pinggang berkepala pending yang diperbuat daripada emas dan selendang berkain songket. Selendang yang digunakan ialah songket penuh dan disebarkan pada satu bahu atau kedua-duanya. Oleh kerana pakaian ini dipadankan bersama seluar dan biasanya ia dipakai oleh kerabat puteri di Raja Perak. Maka pakaian ini telah dinamakan sebagai Puteri Perak. Yang kedua pula, kita akan mengetahui apakah simbolik dan kepercayaan masyarakat Melayu dahulu mengenai pakaian Puteri Perak ini. Sebelum itu saya akan ceritakan umum apakah busana ini, kepentingan pakaian ini. Busana merupakan pakaian yang menjadi kepentingan kepada manusia kerana ia berfungsi sebagai pelindung tubuh badan manusia dari panas dan dingin. Dan ia juga menunjukkan simbol status seseorang dan identiti seseorang manusia itu. Okay. Simboliknya pakaian Puteri Perak ini adalah kerana menurut sejarah, kaum wanita di Aceh telah mendapat tempat yang tinggi dalam masyarakat di sana pada zaman dahulu, dan golongan wanita di Aceh dahulunya pernah memegang teraju pemerintahan dan mereka pernah menjadi pahlawan di medan perang. Pada tahun 1641 sehingga tahun 1699, Aceh telah diperintah oleh 4 orang raja perempuan. Justru itu, ia mempunyai peranan yang besar dalam memerintah dan ingin menunjukkan bahawa wanita ini gagah serta berani. Maka wajarlah memakai pakaian yang sesuai seperti lelaki dan dapat digunakan dalam keadaan yang memerlukan pemakaiannya seperti dalam peperangan untuk melawan penjajah. Ini adalah antara simboliknya pakaian Puteri Perak menular ke negeri Perak untuk menunjukkan sifat gagah dan beraninya seorang wanita puteri raja pada zaman dahulu supaya tidak mudah dipermainkan orang atau penjajah. Okay, yang ketiga pula, kita akan mengetahui reka bentuk yang digunakan untuk pakaian Puteri Perak inilah. Pakaian Puteri Perak ini ialah pakaian tradisional di Malaysia yang direka biasanya dipakai oleh puteri di negeri Perak pada zaman dahulu. Pakaian ini asalnya terdiri daripada beberapa lapisan fabrik, iaitu sepasang baju pendek atau singkat yang labuh bajunya hingga ke bawah punggung sahaja, dan mempunyai ciri reka bentuk collar bercekak musang dipadankan dengan sepasang seluar. Kain sarung dipakai di bahagian luar serta selendang. Reka bentuk baju kurung Puteri Perak ini juga amat berbeza daripada baju kurung yang lain pada setiap negeri lah, kerana ia perlu dipakai dengan seluar dan samping. Berikut merupakan ciri-ciri reka bentuk pakaian Puteri Perak. Pada bahagian jahitan keliling leher dan lengan baju Puteri Perak pula dihiasi dengan perhiasan keemasan pada bahagian tengkuk hingga dada, dan pada bahagian hujung tangan baju disulamkan dengan motif bunga emas berkarang. Bajunya pula berbentuk tunik yang pendek seperti baju Melayu lelaki, manakala ia mempunyai collar cekak musang di bahagian leher berlengan panjang yang mencerut di hujung pergelangan tangan. Dan bagi istilah tengkuk tinggi ialah cekak atau leher baju yang tegak. Maksud bagi cekak musang adalah leher baju yang bercekak tinggi, yang tegak lah, yang menyerupai bentuk leher baju ideal. Tetapi collar cekak musang ini mempunyai bahagian penutup atau rumah butangnya yang bertindih. Selalunya pada bahagian leher collar cekak musang ini dihiasi dengan perhiasan keemasan lah bagi puteri diraja, dan ia dipadankan dengan selendang. Bagi seluarnya pula, menurut
Jadi, celana atau seluar Aceh ini merupakan satu reka bentuk seluar yang berbeza kerana ia merupakan warisan unsur pakaian orang Islam di bahagian selatan Asia. Selain itu, pemakaian seluar ini telah diperkenalkan oleh saudagar Arab, Parsi dan India Muslim. Seluar ini juga diperbuat daripada kain sutera atau kain yang ditenun dengan benang emas atau perak yang mempunyai motif yang lebat di hujung kaki seluar. Okey, bagi yang keempat kita akan melihat apakah fungsi dan kegunaan pakaian puteri Perak ini. Okey, ia bermula dari penghijrahan Sultan Muzaffar Shah iaitu putera sulung Sultan Mahmud. Maka terbentuknya sebuah kerajaan di tepian Sungai Perak. Dari terbentuknya sebuah kerajaan tersebut, maka wujudnya sistem pengganti dalam institusi kesultanan. Bermula dengan Raja di Hilir, Raja Bendahara, Raja Muda dan Paduka Seri Sultan. Institusi kesultanan ini telah melahirkan pakaian istiadat gemilang yang berwarna-warni mengikut kedudukan atau martabat golongan istana. Okay, seterusnya, fungsi pakaian puteri Perak ini, pakaian ini hanya dipakai oleh golongan puteri raja dan pembesar di Perak pada zaman dahululah, dan pada hari perkahwinan puteri-puteri pada zaman dahulu di Perak. Dan ia diperbuat menggunakan kain songket bunga tabur ataupun bunga penuh yang sedondon lah. Bagi lelaki memakai baju Melayu cekap musang bertengkolok dan kain samping ikatan perak. Bagi wanita pula, ia memakai pakaian puteri Perak, memakai seluar Aceh atau jong sarat. Jong sarat ini banyak digunakan pada hari perkahwinan lah. Bagi seluar Aceh pula dipakai untuk pakaian harian bagi puteri Perak, dan dipadukan bersama sarung ikatan perak dan selendang bersongket penuh di bahu serta justa iaitu perhiasan kepala bagi perempuan yang biasanya dipakai pada hari perkahwinan. Okey, bagi fungsi kain sarung yang dipakai di luar pada bahagian pinggang atau dikenali sebagai sampin pada zaman kini, dipakai bagi menutupi atau melindungi bahagian punggung supaya bentuk tubuh badan tidak terlalu menonjol, kerana pada ketika itu seseorang wanita atau puteri raja dianggap tidak sopan jika tidak berbuat sedemikian, kerana ia dianggap terlalu seksi lah atau menonjol, sangat menonjol lah. Okey, namun kini pakaian puteri Perak ini amat digemari oleh masyarakat Melayu, terutama sekali golongan muda zaman kini lah, kerana ia mempunyai serinya yang tersendiri yang menjadikan ia pilihan ratu cantik dan persalinan untuk perkahwinan, dan tidak ketinggalan juga ia menjadi pergaan dalam majlis pertunjukan fashion di dalam negara maupun luar negara. Rekaannya turut berubah mengikut perkembangan fashion terkini. Okey, kita dah sampai yang kelima. Kita akan mengetahui bahan dan proses pembuatan pakaian puteri Perak ini. Bagi busana puteri Perak ini, bahan utamanya adalah sejenis fabrik yang dihasilkan daripada tenunan benang sutera atau benang kapas yang ditenun bersama benang emas atau perak, iaitu songket lah yang kita kenal sekarang ni. Ia terkenal pada abad ke-15 di Malaysia. Selain songket, bajunya ada kala diperbuat menggunakan kain satin yang berbunga-bunga dalam pelbagai warna seperti warna merah, biru, ungu, dan ada juga diperbuat daripada satin yang berbunga batang emas. Okey, ini merupakan bahan atau peralatan asas untuk menjahit satu baju itu. Ia merupakan benang dan jarum, mesin jahit, dan bahan utama adalah fabrik iaitu songket lah untuk pakaian puteri Perak ini. Dan
Sebelum wujudnya mesin jahit ini, tukang jahit di istana untuk golongan istana menjahit menggunakan tangan. Pada zaman dahulu, jahitan tangan orang terdahulu sangat teliti dan kemas, dan sehingga menjadikan sesuatu baju itu sangat unik kerana setiap motif yang dihasilkan direka sendiri dan dijahit dengan tangan dengan sangat kemas. Ini merupakan antara gambar-gambar proses pembuatan satu baju puteri perak. Ia dimulakan dengan proses tenunan songket. Kemahiran dan kreativiti yang tinggi amat diperlukan oleh penenun songket kerana sehelai kain songket yang dibuat panjangnya 20 meter sehingga 40 meter yang dihasilkan, dan ia mengambil kira-kira 6 minggu masa untuk disiapkan satu sehelai kain songket itulah. Dan sesuatu yang mengkagumkan tentang seorang penenun songket ini adalah kerana mereka atau penenun songket tersebut tidak perlu melakar corak songket ataupun motif di atas kertas terlebih dahulu sebelum kerja-kerja menenun dilakukan. Sebaliknya, idea hasil corak yang ditenun adalah idea daya kreativiti dan imajinasi yang tinggi lagi unik. Penenun ini akan terus membuat corak motifnya terus di atas kain yang ditenun. Maksudnya bila dia sedang menenun tersebut, menenun kain songket tersebut, ia terus membuat corak atau motif yang mengikut imajinasi seorang penenun itulah. Dan hiasan kepala kain pula ditenun biasanya mengikut citarasa penenun itu sendiri. Biasa corak yang kebiasaannya digunakan dikenali dengan nama seperti tapak manggis, pucuk rebung, lawi ayam dan sebagainya. Corak songket pula lazimnya corak susunan bunga penuh ataupun bunga tabur dan susunan yang bercorak. Dan manakala ini adalah proses yang zaman kini lah, proses pembuatan pola pakaian. Pada zaman dahulu kita menggunakan cara kita lakarkan sahaja pada di atas kain songket ataupun fabrik lah, menggunakan kapur, dan kita terus menggunting mengikut bentuk yang telah kita lakarkan pada atas fabrik. Dan selepas kita, proses songket telah melalui pembuatan pola dan proses menggunting fabrik, ia akan melalui proses menjahit menggunakan tangan ataupun menggunakan mesin jahit. Maka hasil akhirnya terjadilah terhasillah satu baju puteri perak yang lengkap seperti bajunya, selendang, samping dan seluar. Berikutnya merupakan carta alih. Proses pembuatan pakaian puteri perak inilah dimulakan dengan pengambilan ukuran badan, dan ukuran badan diambil dan dicatatkan terlebih dahulu. Selepas itu ia melalui proses menenun kain songket. Penenun akan menenun songket yang panjang untuk yang kiranya yang cukup lah untuk menghasilkan satu set pakaian puteri perak. Selepas itu ia akan melalui proses pembuatan pola baju cekak Musa dan seluar Aceh, dan melalui proses menggunting fabrik. Pola yang telah dihasilkan akan melalui akan diletakkan pada
atas fabrik iaitu songket dan digunting mengikut bentuk pola. Pola baju cekak musang dan pola seluar Aceh lah, dan seterusnya fabrik yang telah siap digunting akan dijahit sepenuhnya menggunakan tangan. Ada separuh akan menggunakan tangan dan separuh lagi akan melalui proses menggunakan mesin jahit. Kalau selalunya untuk menggunakan jahit tangan ini ialah selalunya perhiasan yang kancing dan sebagainya lah. Dan selepas itu proses akhirnya pakaian telah siap akan ditekan rata. Maksud ditekan rata ini adalah pakaian itu akan disetrika lah untuk membuatkan ia lebih nampak kemas dan jahitan lebih cantik lah. Ini merupakan kajian saya di lapangan dan saya membuat kajian di lapangan ini di Museum Tekstil Negara di Kuala Lumpur untuk melihat secara lebih dekat proses pembuatan songket yang digunakan untuk pakaian puteri perak ini. Dan di Museum Tekstil Negara juga dipamerkan pakaian puteri perak yang lengkap serta set selendangnya, sampin dan perhiasan pakaian puteri perak. Dan di sini menunjukkan antara beberapa songket yang ditenun dan ia merupakan satu proses yang amat rumit tetapi menghasilkan sesuatu corak yang amat unik dan menarik. Akhir sekali kita dah sampai yang keenam iaitu penutup. Okey, walaupun persaingan rekaan pakaian kini telah berkembang pesat, akan tetapi permintaan terhadap pakaian tradisional Melayu kita masih mendapat tempat di hati masyarakat kita, terutama pakaian puteri perak lah, kerana ia amat berbeza dengan pakaian tradisional negeri yang ada di Malaysia ini. Dan ia perlulah kita pelihara supaya dapat berterusan sehingga ke generasi baru kelak, supaya generasi akan datang dapat merasai bagaimana pemakaian puteri perak ini. Kini anda telah sampai di penghujung video ini. Okey, daripada video ini anda telah mengetahui serba sedikit info mengenai pakaian puteri perak. Anda telah mengetahui sejarah dan asal usulnya, simbolik dan kepercayaan pakaian puteri perak ini, kegunaan dan fungsi pakaian puteri perak ini pada zaman dahulu, ciri-ciri reka bentuk pakaian puteri perak, bahan dan proses pembuatan pakaian puteri perak ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi.